طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى سيدنا ومولانا محمد الكريم وعلى آله وعترته وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن حبيبنا وسيدنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas keizinan daripada Allah. Kita dapat bertemu lagi pada petang yang berbahagia ini. Walaupun minggu lepas kita tak dapat bersama disebabkan saya mempunyai beberapa urusan yang tak dapat dielakkan. Namun Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu sekali lagi di dalam usaha kita membaca kitab Qurratul Ain karangan Al-Imam Al-Hattab Al-Maliki rahimahullah azza wa jal. Dan perbahasan kita 2 minggu lepas masih berkisar tentang matan yang berbunyi وَالنَّهْيُ اسْتِدْعَاءُ الْتَرْكِ بِالْقَوْلِ مِمَّنْ هُوَ دُونَهُ عَلَى سَبِيلِ الْوُجُوبِ وَيَدُلُّ عَلَى فَسَادِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ. Perbahasan kita bicara tentang sesuatu larangan itu menunjukkan bahawa perbuatan yang dilarang kalau dilakukan perbuatan itu tidak akan sah. Perbuatan itu tidak akan sah, bahkan dianggap sebagai satu perbuatan yang batal, perbuatan yang batil. Jadi 2 minggu lepas kita dah sebut bahawa Al-Imam Al-Hattab Al-Maliki rahimahullah azza wa jalla menyatakan bahawa Imam Al-Mahalli rahimahullah azza wa jalla tidak menghuraikan matan yang berbunyi wa yadullu ala fasadil manhi anhu. Dan dalam 2 minggu lepas juga kita telah menyatakan bahawa setelah kita merujuk kepada manuskrip yang ada bagi kitab Syarah Al-Imam Al-Mahalli rahimahullah azza wa jal, kebanyakan manuskrip menunjukkan bahawa Al-Imam Al-Mahalli Al-Jalal Al-Mahalli rahimahullah, beliau sebenarnya menghuraikan matan ini. Cuma sebahagian manuskrip bagi kitab ini tanpa huraian bagi Al-Imam Al-Mahalli bagi masalah ini. Jadi dalam pertemuan-pertemuan lepas kita telah menyatakan bahawa Al-Imam Al-Hattab Al-Maliki sewaktu mengatakan Imam Al-Jalal Al-Mahalli tidak menghuraikan matan yang berbunyi wa yadullu ala fasadil manhi anhu, ini adalah berdasarkan manuskrip ataupun nuskhah kitab Syarah Al-Mahalli Al-Waraqat yang sampai kepada beliau, yang kebetulannya nuskhah yang sampai kepada beliau menunjukkan seakan-akan Imam Al-Mahalli tidak menghuraikan kenyataan ini. Jadi dalam 2 minggu lepas kita telah pun menyatakan sebenarnya Al-Imam Al-Mahalli menghuraikan, maka disebabkan Imam Al-Mahalli menghuraikan berdasarkan kebanyakan manuskrip yang sampai kepada kita. Lalu 2 minggu lepas kita telah pun meneliti kenyataan Al-Imam Al-Mahalli rahimahullahu azza wa jalla sewaktu beliau menghuraikan matan yang berbunyi wa yadullu ala fasadil manhi anhu, wa yadullu ala fasadil manhi anhu. Dan alhamdulillah para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah pun meneliti perbahasan ini satu persatu alhamdulillah, dan kita berhenti pada 2 minggu lepas kita membaca. Kita ambil peluang untuk melihat sendiri apa yang disebut oleh Al-Imam Al-Mahalli rahimahullah azza wa jalla sewaktu menghuraikan matan ini. Lalu 2 minggu lepas kita baca huraian Imam Al-Mahalli. Baik, kita tinggalkan sebentar kitab Qurratul Ain karangan Al-Imam Al-Hattab. Lalu kita beralih sebentar kepada kitab Al-Mahalli, dan alhamdulillah kita sudah pun meneliti kenyataan beliau di dalam perbahasan berkenaan dengan larangan sekiranya ia berkait dengan ibadah. Kalau Allah Ta'ala ataupun Nabi SAW melarang kita melakukan satu perbuatan, adakah secara automatik kalau perbuatan itu berunsur ibadah, maknanya dia akan menjadi batal serta-merta kalau dilakukan, atau bagaimana? Alhamdulillah 2 minggu lepas kita telah menyatakan bahawa sekiranya
larangan Allah Ta'ala ataupun larangan baginda Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam daripada kita melakukan suatu ibadah itu setelah dikaji larangan itu kerana ibadah itu sendiri, atau bukan kerana ibadah itu tetapi kerana benda lain. Bukan kerana ibadah tapi kerana perkara lain. Cuma perkara itu tidak dapat dipisahkan daripada ibadah, maka kalaulah ibadah sama ada larangan itu kerana ibadah atau larangan itu kerana perkara lain yang tak dapat dipisahkan daripada ibadah, kalau larangan itu merujuk kepada dua perkara ini, ibadah itu kalau dilakukan juga, maka ibadah itu tidak sah. Dan kita telah pun bicara panjang pada 2 minggu yang lepas. Hari ini kita akan masuk pula kenyataan Imam Al-Mahalli rahimahullah azza wa jalla, sekiranya larangan itu merujuk kepada muamalat, kepada bukan unsur ibadah tetapi perbuatan yang dilarang itu bersifat muamalat. Contoh macam jual beli, contoh macam nikah kahwin dan sebagainya. Benda yang memerlukan kepada ijab dan juga qabul. Muamalat benda yang memerlukan kepada ijab dan juga qabul. Bagaimana pula keadaannya. Jadi sekarang insya-Allah kita akan meneliti kenyataan Al-Imam Al-Mahalli rahimahullah azza wa jalla menerusi kitab syarah Al-Imam Al-Mahalli rahimahullah azza wa jalla. Bismillahirrahmanirrahim. Isnadina al-muttasil ila sayyidina Al-Imam Al-Mahalli rahimahullah azza wa jalla wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i syarhihi على ورقات إمام الحرمين الجويني وسائر مصنفاته وشراحها اللهم أمين. قال رحمه الله عز وجل وفي المعاملات إن رجع إلى نفس العقد كما في بيع الحصاة أو لأمر داخل فيه كما في بيع الملاقيح أو لأمر خارج عنه لازم له كما في بيع درهم بدرهمين. Jadi Al-Imam Al-Mahalli rahimahullah azza wa jalla menyatakan juga sekiranya larangan itu, perbuatan yang dilarang itu merujuk kepada muamalat, bukan ibadat tetapi bersifat muamalat yang memerlukan kepada ijab dan juga qabul daripada dua pihak, seperti jual beli, nikah kahwin dan sebagainya. Jadi kalaulah sesuatu muamalat itu ditegak oleh syarak, kata Imam Al-Mahalli, in raja'a, maksudnya in raja'an nahyu ila nafsil aqdi, kalaulah larangan itu disebabkan akad itu sendiri, disebabkan muamalat itu sendiri tidak dibenarkan oleh syariat, maka perbuatan ataupun muamalat itu kalau dilakukan, ianya akan menjadi tidak sah. Maksudnya tidak sah dan akan menjadi terbatal. Lalu segala kesan yang diharapkan daripada muamalat itu tidak akan terjadi. Maksudnya kalau jual beli itu tidak sah, maknanya barang duit yang diserahkan kepada penjual perlu diserahkan kembali kepada pembeli. Barang yang sudah diambil oleh pembeli perlu diserahkan kembali kepada penjual. Sebab akad jual beli itu tidak sah. Contohnya apa? Contoh larangan yang bila dikaji, larangan daripada kita melakukan sesuatu urus niaga itu ataupun sesuatu urusan di antara pihak lain itu rupa-rupanya dilarang kerana urusan itu sendiri dilarang. Mai kembali kepada akad itu sendiri dilarang. Contohnya di sini disebut oleh Imam Al-Mahalli, kama fi bai'il hasati, seperti jual beli secara batu-batu kecil. Apa benda ni? Bai'ul hasah, kalau ikut asal-asal terjemah ni, jual beli batu-batu. Cuma bukannya kita beli batu, tetapi yang dimaksudkan jual beli dengan melalui perantaraan lemparan batu. Jadi dalam nuskhah ini saya datangkan di bahagian nota kaki kenyataan Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu dalam menjelaskan apakah dia bai'ul hasah. Qala al-Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu fi bayani haqiqati bai'il hasati, amma bai'ul hasati fa fihi thalathu ta'wilat. Ahaduha an yaqula al-ba'i'u lil mushtari bi'tuka min hadhihi al-athwab ma waqa'at 'alayhi al-hasatu allati armiha, aw bi'tuka min hadhihi al-ard
min huna ila man tahat ilaihi hadhihi al-hasatu. Wathani an yaqul bi'tuka ala annaka bil khiyar ila an armiya bihadhihi al-hasah. Wathalithu an yaj'ala nafs ar-ramy bil hasati bay'an. Fayaqul idza ramaitu hadha ath-thawba bil hasati fahuwa mabi'un minka bikaza. Jadi kalau kita lihat Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu sewaktu menghuraikan apakah dia bai'ul hasah yang ditegah oleh Nabi alaihi salatu wasalam, kata Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu ada tiga pengertian ada tiga pengertian yang merujuk kepada bai'ul hasah, jual beli batu. Apa maksud jual beli melalui perantaraan batu-batu kecil? Yang pertama, jual beli yang berlaku apabila seorang penjual kata kepada orang yang nak membeli, contoh nak beli baju, saya menjual kamu baju-baju yang ada di hadapan saya ini. Mana-mana baju yang kalau saya lempar batu, batu ni kena ke baju itu, maka baju itulah yang saya jual kepada kamu dan kamu membelinya. Kemudian orang yang nak beli pun kata qabil tu, ataupun ishtaraitu, saya membelinya. Maknanya ketika itu penjual di hadapan dia ada baju-baju yang pelbagai, yang kebetulannya dia ni menjual baju, ada macam-macam baju. Jadi biasanya bila kita nak beli, kita akan tengok baju mana yang kita nak beli. Tapi kali ni penjual kata kepada pembeli, saya akan campakkan batu ni. Mana-mana baju yang batu ni kena kepada dia, bila saya campak tu batu ni kena ke baju tersebut, maka baju itu adalah saya jual kepada kamu. Dan pembeli pun kata, saya membelinya dengan cara itu. Maka ini adalah satu jual beli yang termasuk dalam kategori bai'ul hasati. Ataupun cara yang lain, kata Imam An-Nawawi contohnya, apabila seseorang sebut bi'tuka ala annaka bil khiyar ila an armiya bihadhihi al-hasah. Saya menjual kamu baju yang kamu pilih sendiri dan kamu berada dalam tempoh untuk membuat keputusan, dipanggil khiyar, sama ada ingin meneruskan jual beli atau ingin memfasahkan jual beli, selagi mana saya belum melempar batu. Bila saya sudah melempar batu, maka ketika itu khiyar pun tamat. Padahal kalau ikut dalam jual beli yang diajar dalam syariat, seseorang itu apabila dia sudah selesai membuat satu jualan beli yang sah, dia ada dipanggil ataupun pembeli atau penjual mempunyai satu hak yang dinamakan al-khiyar, iaitu dia boleh lagi membuat keputusan sama ada ingin terus melakukan atau meneruskan jual beli tersebut atau dia ingin membatalkan ataupun memfasahkan jual beli tersebut. Walaupun jual beli sudah pun berlaku, dia panggil al-khiyar. Jadi dia khiyar ada banyak jenis, antaranya khiyarul majlis. Selagi mana penjual dan pembeli masih, walaupun setelah mana, contoh saya pergi kedai, saya masuk dalam satu kedai, saya beli susu. Lepas tu saya pun bayar RM10 nak beli susu tadi. Orang yang jual susu pun ambil duit saya dan dia pun menyerahkan susu kepada saya. Kemudian setelah saya dah selesai jual beli tadi, saya melega-lega lagi dalam kedai. Saya tengok barang tu, tengok barang ni. Tiba-tiba saya terfikir, susu ni fikir-fikir balik, RM10 mahal lah. Masa beli tak fikir. Dah selesai beli apa semua, saya fikir, macam mahal lah susu ni. Lagipun RM10 ni nak beli macam-macam lagi ni, nak beli bawang lagi apa semua ni. Tadi tak teringat nak beli bawang. Jadi ketika itu boleh tak saya pergi jumpa kepada pembeli, saya pergi kepada penjual, saya kata, tuan, saya mohon maaf tuan, saya tak jadi nak beli susu ni. Ambil susu ni dan pulangkan kepada saya RM10. Baik, kalau berdasarkan konsep al-khiyar, penjual tadi tak ada kata apa. Sebab selagi saya masih dalam kedai, saya memiliki hak yang telah diperuntukkan oleh syariat untuk saya membuat keputusan sama ada mahu membatalkan jual beli atau terus meneruskan jual beli yang sudah pun berlaku. Dia bukan hanya kepada pembeli, begitu juga kepada penjual. Contoh kalau macam jual tadi, bila dah beli, lepas tu saya pun duk melega lagi dalam kedai. Lepas tu penjual kata, tuan, saya mohon maaf tuan.
susu ni tinggal satu dan memang saya nakkan susu ni. Cuma masa tuan beli tu saya tak teringat langsung yang saya memang nakkan susu ni. Sebab anak saya memang pesan ke ayah kat saya tadi supaya balik tutup kedai nanti bawa balik susu. Jadi oleh kerana susu ni tinggal satu, saya mohon maaf tuan, ambil balik RM10 tuan dan pulangkan susu kepada saya. Maksud saya ketika itu sebagai pembeli tidak ada hak untuk mengatakan, saya dah beli, ni dah barang saya. Kerana apa? Kerana masih berlaku hak yang diberikan oleh syariat selagi mana saya dan juga penjual masih berada dalam kedai. Tapi kalau saya sudah keluar daripada kedai, maka ketika itu khiyar ataupun hak untuk saya membuat pilihan sama ada ingin membatalkan jual beli atau meneruskan jual beli itu sudah terbatal. Hak itu sudah terbatal. Maksudnya saya dah keluar daripada kedai atau tuan kedai itu dah tutup kedai, dia dah keluar daripada kedai dia, maka ketika itu kalau saya pergi jumpa dia, tuan saya minta maaf saya tak jadi nak beli susu, dia tidak wajib untuk menerima permintaan saya. Maksudnya kalau sudah terbatal khiyar majlis, maka ketika itu kalau dia redha, okey bolehlah dia pulangkan balik. Tapi kalau dia tak redha, dia kata minta maaf tuan dah keluar daripada kedai, saya tak boleh menerima perkara ini. Maksudnya tuan dah beli, selesailah. Jadi ketika itu saya sebagai pembeli tak boleh kata apa dah, sebab saya sudah pun terkeluar daripada premis jualan tersebut. Sudah terkeluar daripada akad tersebut, daripada majlis al-aqd. Itu dipanggil sebagai khiyarul majlis. Jadi balik kepada isu bai'ul hasah tadi, kata Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu, bai'ul hasah juga boleh difahami apabila seseorang itu menjadikan khiyar hak untuk memilih itu terbatal disebabkan dia sudah melempar batu. Ini juga dipanggil sebagai dipanggil juga sebagai bai'ul hasah. Yang kata Al-Imam Munawi lagi, pengertian yang ketiga bagi bai'ul hasah adalah apabila penjual dan pembeli menjadikan lemparan itu sendiri sebagai jual beli. Maknanya jual beli itu adalah lemparan. Ayyaj'ala nafsar rami bil hasati bai'an. Fayaqul, "Idza ramitu hadha thawba bil hasati fahuwa mabi'un minka bikaza." Jadi apabila sebagai contohnya kata Imam Nawawi, orang yang menjual tu kata apabila saya melemparkan baju ini dengan menggunakan batu, bila saya baling batu dan batu ni kena kepada baju ini, maka baju ini adalah barang yang saya jualkan kepada kamu dengan harga bagian-bagian. Jadi apabila dia melempar, maknanya dia sudah menjadikan lemparan batu itu sebagai jual beli. Berbeza dengan kalau kita tengok sikit ada perbezaan di antara definisi pertama dengan definisi yang ketiga. Sebab definisi yang pertama dia kata apa? Bi'atuka min hadhil aswabi ma waqa'at alaihi al-hasatu allati armiha. Maknanya dalam definisi pertama bagi bai'ul hasah yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi, beliau menjadikan baju yang nak dibeli itu tak pasti lagi baju yang mana satu. Maknanya penjual kata mana-mana baju yang saya lemparkan batu dan kena kepada dia, maka baju itu menjadi jualan kepada kamu. Maknanya baju yang nak dibeli itu pun tak pasti lagi mana satu. Jadi pembeli pun tak pasti, si penjual ni nak lemparkan batu ni ke baju yang mana satu. Tapi dia terima. Maknanya ini juga dipanggil bai'ul hasah. Tapi definisi yang ketiga, apabila kedua-duanya sudah sepakat, penjual dah bersetuju nak menjual baju jubah warna putih contoh. Di situ ada banyak jubah. Salah satunya jubah warna putih. Dia kata saya nak jual baju ni kepada kamu, warna putih ni. Pembeli kata, "Oh, cantik baju ni, saya nak beli." Kemudian maknanya penjual kata, "Okey, bila saya lempar saja batu ke baju yang putih ni, maknanya ketika itu baju ini sudah saya jual kepada kamu dengan harga bagian-bagian." Maka pembeli pun setuju. Maka ketika itu mereka sudah menjadikan batu itu, lemparan itu sebagai jual beli, sebagai ganti kepada ijab dan juga qabul. Ijab dan juga qabul. Dia sudah lemparan batu itu sini adalah sebagai jual beli.
Walaupun kikirnya jual beli ni rukunnya ada barang yang dijual, harga bagi barangan, penjual dan pembeli. Memang ada 4. Jadi penjual, pembeli, satu lagi ijab, maksud dia ijab wal qabul, memang semua ada 6. Pembeli, penjual, kemudian barang yang pembeli, penjual, barang yang dijual, barang yang dijual, lepas tu harga bagi barangan yang jual, kemudian ijab dan juga qabul, memang semua ada 6. Jadi apabila dijadikan ijab dan juga qabul, dan ijab dan qabul ni adalah yang paling kuat, banyak-banyak 6 rukun ni, ijab dan qabul lah rukun yang paling kuat sekali, sehingga dianggap jual beli itu hakikatnya adalah ijab dan juga qabul. Seakan-akan yang lain tu bukan rukun, walaupun sebenarnya rukun, tapi nak katanya dalam banyak-banyak rukun yang paling kuat dalam jual beli adalah ijab dan juga qabul. Maka apabila seseorang itu melakukan bai'ul hasah, iaitu dia melemparkan batu dan ditujukan kepada baju tertentu, dan itu dianggap sebagai ganti kepada ijab dan qabul, maka dia sudah dilarang oleh syariat. Jual beli seperti ini dilarang oleh syariat. Jadi kalau kita tengok 3 pengertian bagi bai'ul hasah ni, yang biasanya para ulama bila sebut bai'ul hasah, dia akan merujuk kepada definisi yang pertama. Maknanya jual beli, seorang itu melempar batu, mana baju yang kena batu maka baju itu terjual. Begitu juga para ulama akan pergi kepada jual beli yang ketiga, definisi yang ketiga. Walaupun definisi yang kedua itu ada juga disebut oleh Imam Nawawi, tapi biasanya bila sebut bai'ul hasah, mereka ataupun para ulama biasanya akan memahaminya dengan definisi yang pertama dan definisi yang ketiga. Jadi kata Al-Imam Al-Mahalli, baik bercerita Imam Al-Mahalli rahimahullah azza wa jal, Al-Imam Al-Mahalli kata sekiranya sesuatu jual beli itu, sesuatu muamalat itu dilarang oleh syariat disebabkan jual beli itu sendiri dilarang, ini bukan perkara lain tetapi balik kepada hakikat benda itu sendiri. Main dalam contoh kita ni tadi, iaitu jual beli secara lemparan batu tadi, bai'ul hasah. Apabila akad ijab dan juga qabul, yang ijab dan qabul ini seumpama dia sebenarnya adalah jual beli itu sendiri, apabila balingan batu itu dilarang oleh syariat, bila kita rujuk kenapa dilarang, sebab itu adalah satu jual beli yang tidak dibenarkan. Maknanya larangan itu merujuk kepada perbuatan melempar batu yang dijadikan sebagai ganti kepada ijab dan juga qabul. Jadi apabila larangan itu kembali kepada hakikat akad itu sendiri, kalaulah dibuat juga akad itu, maka akad itu akan tidak sah dan tidak berlakulah segala kesan bagi sesuatu akad yang sah. Jadi bagi muamalat, sekiranya larangan itu kembali kepada hakikat muamalat itu sendiri, contohnya macam bai'ul hasah, hakikat bai'ul hasah itu sendiri dilarang. Apa dia? Iaitu membeli ijab dan juga qabul yang telah digantikan dengan lemparan batu. Maka ketika itu muamalat yang dilarang kerana muamalat itu sendiri, hakikat muamalat sendiri yang dilarang, maka kalau dibuat juga muamalat tersebut akan menjadi tidak sah, iaitu menjadi batil, menjadi tidak sah. Kemudian kata Imam Al-Mahalli rahimahullah azza wa jal, aw li amrin dakhilin fih, atau larangan itu bukan disebabkan jual beli, bukan disebabkan hakikat bagi akad itu sendiri, tetapi dia pergi kepada benda lain, yang mana benda lain itu disebut li amrin dakhilin fih, maknanya larangan itu dia bukan merujuk kepada hakikat muamalat, tetapi dia merujuk kepada salah satu rukun bagi muamalat itu sendiri. Maksudnya contoh macam jual beli ada 6 rukun. Tadi kita dah sebut iaitu penjual, pembeli, barang yang dijual, kemudian barang harga bagi barang yang dijual, berapa bayaran yang perlu dibayar, kemudian ijab dan juga qabul. Ijab dan juga qabul. Ijab daripada
daripada penjual, manakala qabul daripada ijab daripada pembeli dan qabul daripada penjual. Ijab daripada penjual manakala qabul daripada pembeli. Okey. Jadi dalam contoh yang sebelum ini, dia sebenarnya merujuk kepada salah satu rukun. Dia bukan merujuk kepada ke-6 rukun. Tetapi kata para ulama, contoh sebelum ini disebabkan sesuatu jual beli itu, tonggak kepada jual beli itu adalah kesepakatan, keredaan daripada penjual dan pembeli. Maka keredaan penjual dan pembeli, iaitu ijab dan qabul itu, seakan-akan dia adalah seluruh akad. Maka itu sebagai contoh bagi larangan yang merujuk kepada hakikat bagi akad. Okey, kalau dia tidak merujuk kepada seluruh akad, tetapi dia merujuk kepada salah satu rukun bagi akad, maka dia, larangan itu bukan merujuk kepada semua rukun, tetapi merujuk kepada salah satu rukun. Apabila larangan itu berkait dengan salah satu rukun yang tidak menepati kehendak syarak, maka jual beli itu juga akan tidak sah. Contohnya apa? Kama fi bai'il malaqih. Contohnya seperti jual beli al-malaqih, iaitu jual beli janin. Apa dia jual beli janin ni? Kata Imam Al-Imam Al-Khatib Asy-Syirbini, Al-Imam Al-Khatib Asy-Syirbini dalam Mughnil Muhtaj menyatakan bai'ul malaqih huwa bai'u ma fi butuni ummahatil hayawat bai'u ma fi butuni ummahatil hayawanat minal ajinnah. Bai'ul malaqih ni maksud dia adalah menjual apa yang ada di dalam perut-perut binatang-binatang betina, iaitu apa dia? Iaitu janinnya. Maknanya binatang tu sedang bunting, kita kata saya nak beli janin yang ada dalam perut binatang bunting ini. Jadi kalau kita lihat larangan itu kenapa dilarang oleh syariat, dia merujuk kepada salah satu akad, iaitu barang yang dijual. Syarat barang yang dijual tidak boleh ada unsur ketidakpastian. Sebab janin itu, pertama betul ke ada janin? Ke kawan tu sebenarnya sakit perut, nampak macam kembung, rupanya tak ada anak. Atau ada janin tapi tak sempat nak hidup, akhirnya mati. Masa nak lahir-lahir rupanya dah mati. Jadi dia beli benda yang dah mati. Jadi oleh kerana ada gharar, ada kesamaran di situ, maka syariat tidak membenarkan. Jadi jual beli janin yang masih dalam perut ibunya itu dilarang oleh syariat. Dan kenapa dilarang? Adakah dia merujuk kepada penjual? Bukan. Adakah dia merujuk kepada pembeli? Bukan. Adakah dia merujuk kepada ada unsur paksaan, tidak berlaku ijab dan qabul? Tak. Dia merujuk kepada dia berlaku ijab dan qabul. Habis dia rujuk di sudut apa? Di sudut harga tak sesuai ke? Harga mungkin dia orang dah setuju dah. Isunya dia merujuk kepada salah satu rukun, iaitu barang yang dijual itu tidak menepati piawaian syariat. Jadi apabila larangan itu merujuk kepada salah satu rukun bagi jual beli tersebut, maka ia bukan merujuk kepada semua rukun, tetapi dia dilarang hanya disebabkan kerana ada masalah pada satu rukun. Maka kalau jual beli yang mempunyai masalah pada rukun, salah satu rukun daripada rukun-rukun jual beli, maka kalau berlaku juga jual beli sebut tidak sah. Tidak sah. Okey. Ini semua nak menghuraikan kenyataan Imam Al-Haramain yang menyatakan wa yadullu ala fasadil manhi anhu. Larangan akan menunjukkan bahawa perbuatan yang dilarang akan menjadi tidak sah. Menjadi tidak sah. Iaitu kalau dilakukan juga. Jadi dalam perbahasan 2 minggu lepas, Imam Al-Mahali telah menjelaskan tentang kalau dari sudut ibadat, macam mana, bila ibadat tidak akan sah kalau dilarang. Alhamdulillah kita dah bincangkan. Dan dari sudut muamalat pula kita sedang bincangkan, iaitu sekiranya larangan terhadap suatu muamalat itu merujuk kepada hakikat muamalat itu sendiri, atau merujuk kepada salah satu juzuk, salah satu perkara yang termasuk di dalam jual beli tersebut. Maksudnya dia termasuk di antara rukun-rukun bagi, dia merupakan satu rukun daripada rukun-rukun bagi muamalah tersebut. Contoh macam bai'ul malaqih. Jadi kalau berlaku juga larangan yang merujuk kepada
salah satu rukun tiba-tiba dibuat juga, maka jual beli ini tidak akan sah. Muamalat seperti ini tidak akan sah. Atau kata Imam Al-Mahalli lagi, aw li amrin kharijin anhu lazimin lahu kama fi bai'i dirham bidirhamain. Atau larangan itu disebabkan satu benda, li amrin disebabkan satu perkara yang kharijin anhu, kharijin anil aqdi. Ada satu benda yang dia bukan termasuk di antara rukun-rukun bagi muamalat tersebut. Dia merupakan benda luar, benda asing. Namun lazimin lahu, dia bertepek sungguh dengan akad tadi, tidak dapat dipisahkan daripada akad. Jadi oleh kerana syariat melarang jual beli ini disebabkan ada benda asing tertentu, dan bila dilihat benda asing itu tak dapat dipisahkan daripada jual beli tersebut, kita nak buat macam mana sekalipun tak dapat dipisahkan, maka kita tak boleh kata saya telah melakukan jual beli yang ditegah oleh syariat tadi dalam keadaan saya telah berjaya menghilangkan sebab mengapa jual beli ini tegah. Disebabkan benda yang ditegah tu memang tidak dapat dipisahkan daripada jual beli tersebut. Maka kalau berlaku juga jual beli macam ni, jual beli tersebut juga tidak sah, kerana larangan itu merujuk kepada salah satu benda yang tidak dapat dipisahkan daripada akad tersebut. Apa contoh dia? Kata Imam Al-Mahalli, contohnya seperti jual 1 dirham dengan 2 dirham. Mari katakan saya ada 1 dirham. Saya kata saya ada 1 dirham. Saya nak jual 1 dirham saya tadi, tapi harga dia mesti 2 dirham. Kenapa yang dirham kamu patut? Kalau 1 dirham, jual 1 dirham lah. Katakan saya ada dirham, 1 dirham berdasarkan ukuran yang sebenarnya. Sebentar, saya pun dah terlupa. 1 dirham ni, kalau ikut dalam kitab Safinatun Najah, kita tengok sekejap. Dalam bab zakat. Dalam bab zakat, saya ada datangkan sukatan 1 dirham dalam syariat kita. Sebentar. Macam 1 dirham yang dijual oleh kerajaan di Kelantan tu memang tepat. 1 dirham kerajaan di Kelantan itu dia memang merujuk kepada timbangan perak bagi 1 dirham pada zaman baginda Nabi SAW. Okey. 1 dirham di sisi majoriti, saya sebut di bahagian nota kaki kitab Safinah ini. 1 dirham di sisi majoriti para ulama menyamai 2.975 gram. Secara lebih kurang, maknanya 2.975 gram. Yang 1 dirham adalah apabila duit perak itu, nilai perak yang ada dalam duit itu adalah menyamai 2.975 gram. Okey, katakan saya ada 1 dirham, yang mana dirham saya adalah bila ditanya kepada yang membuat dirham itu, jumlah perak yang ada dalam 1 dirham saya adalah 2.975 gram. Maka ketika itu, kalau katakan dirham itu dikeluarkan oleh kerajaan Mesir. Jadi oleh kerana dirham tu katakan jarang-jarang ada di Malaysia, jadi saya kata saya ada 1 dirham. Nilai perak dia adalah sebanyak 2.975 gram. Okey, siapa nak beli? Tapi saya tak nak beli pakai duit ringgit. Saya nak beli dengan dirham. Nak buat jualan secara barter. Dirham ditukar dengan dirham. Jadi ada seorang sahabat kita, dia kata, saya beli. Saya beli dirham kamu tadi yang dikeluarkan oleh Mesir tadi, saya nak beli dengan dirham yang dikeluarkan oleh kerajaan di Kelantan. Yang mana perak dia pun sama juga, iaitu 2.975 gram. Lalu saya kata saya tak setuju. Sebab dirham ni susah nak dapat. Dirham Mesir ni susah nak dapat. Jadi kalau kamu nak beli juga, 1 dirham yang perak dia adalah 2.975 tapi dikeluarkan oleh kerajaan Mesir, saya akan jual kepada kamu kalau kamu sanggup bayar sebanyak 2 dirham yang dikeluarkan oleh kerajaan Kelantan. Boleh tak jual beli sebut? Jual beli sebut diharamkan oleh syariat. Jual beli seperti ini diharamkan oleh syariat. Sebab apabila perak ditukar dengan perak, hendaklah kadar perak yang dibeli dengan kadar perak yang dijual hendaklah sama. Jadi kalau buat secara sistem barter tu, perak nak tukar pada perak atau emas ditukar pada emas,
mesti sama dia punya nilai gram dia. Okey? Jadi maknanya apabila dirham dirham Mesir adalah sebanyak 2.975 gram perak, saya nak jual dirham ini walaupun dia daripada zaman bila, daripada waktu bila, daripada mana tempat sekalipun, kalau nak dibeli dengan duit perak juga atau dengan perak, hendaklah perak harga bagi dirham tersebut juga menyamai 2.975 gram perak. Kalau ada saja lebih, diharamkan syariat. Kenapa diharamkan? Kerana ada lebih. Jadi bila kita tengok kenapa diharamkan. Sedangkan perak boleh dijual dengan perak. Sistem barter, perak nak tukar dengan perak boleh. Emas nak tukar dengan emas boleh. Tetapi kalau satu perak ditukar dengan dua perak, atau satu dirham contohnya. Satu dirham nak tukar dengan dua dirham, ataupun satu dinar nak tukar dengan dua dinar, maka ini diharamkan oleh baginda Nabi SAW. Kenapa diharamkan? Soalan, mengapa diharamkan? Bila dilihat, adakah kerana berlaku masalah pada salah satu rukun bagi jual beli? Tak ada. Tak ada. Pembeli ada, penjual ada, barang yang dijual pun okey, sah. Perak memang boleh dibeli, perak memang boleh dijual. Kemudian berlaku keredaan, berlaku ijab dan kabul. Maknanya tidak berkaitan sama sekali dengan salah satu rukun bagi jual beli. Habis kenapa diharamkan? Bila dikaji, diharamkan kerana ada unsur lebihan. Ada unsur ziyadah. Maknanya kalaulah satu dirham ditukar dengan satu dirham, tak haram. Tetapi kalau satu dirham dibeli dengan dua dirham atau dibeli dengan satu dirham setengah contoh. Asal ada saja lebih daripada barang yang dijual dengan barang yang dibeli, kalau kedua-duanya adalah dari sudut dirham contohnya, dari sudut perak contohnya, maka ada saja lebih, diharamkan syariat. Maksudnya pengharaman kerana ada lebihan. Jadi bila kita tengok lebihan ni benda luar, dia bukan termasuk dalam salah satu rukun bagi akad. Cuma benda luar ini tidak akan dapat dipisahkan daripada jual beli satu dirham dengan dua dirham. Maknanya boleh tak saya nak kata, saya cuba, maksudnya satu dirham kalau dijual dengan dua dirham tak boleh sebab ada lebihan. Boleh tak saya nak cipta satu keadaan, satu dirham saya nak jual dengan dua dirham tetapi tidak berlaku lebihan? Boleh atau tidak? Saya cuba fikir macam mana. Satu dirham saya nak jual juga dengan dua dirham, tapi diharamkan syarat sebab ada lebihan. Jadi saya nak hilangkan lebihan tu. Bila hilang lebihan, maknanya tidak berlakulah pengharaman. Dalam masa yang sama tetap satu dirham nak jual juga dengan dua dirham. Maknanya satu dirham yang maknanya 2.975 gram, saya nak tukar dengan lebih daripada 2.975 gram, tetapi saya nak menghilangkan unsur lebihan itu. Tetapi tetap satu dirham nak jual dengan dua dirham contoh. Boleh atau tidak? Memang tak akan berlaku lah. Sebab kalaulah hilang lebihan, tak berlakulah satu dirham tukar dengan dua dirham. Jadi dia kaji satu dirham tukar dengan satu dirham. Tapi kalau tetap lebihan itu saya nak buat ke satu dirham, nak tukar dengan dua dirham, akan berlaku lebihan. Jadi maknanya benda luar yang kerana dialah jual beli ini diharamkan, itu walaupun dia benda luar tetapi dia akan sentiasa bertepek dengan jualan satu dirham yang dibeli dengan harga dua dirham dan tak akan dapat untuk dipisahkan. Apabila sebarang jual beli dilarang kerana benda lain, bukan dilarang kerana salah satu rukun bagi jual beli sebut atau salah satu rukun bagi muamalat sebut, dalam masa yang sama benda lain itu akan sentiasa melazimi jual beli ataupun muamalat sebut dan tak dapat dipisahkan, maka kalau berlaku juga jual beli sebut tidak sah. Kerana ia dilarang disebabkan benda lain, benda luar, tetapi benda luar ini tidak dapat dipisahkan daripada akad. Jadi dia sudah berdepek dengan akad. Bila sudah berdepek dengan akad, dia sudah tidak dapat dipisahkan daripada akad. Tengok, subhanallah, Imam Al-Hattab kata Imam Mahali tak hurai. Kemudian Imam Hattab pun hurai. Tapi Imam Al-Hattab pun ma'zur, dimaafkan kerana nuskhah kitab syarah Imam Mahali yang sampai kepada beliau kebetulannya tidak ada perbahasan ataupun tidak dinyatakan di situ. Imam Al-Mahali menghuraikan kenyataan ini. Lalu akhirnya Imam Hattab pun hurai. Cuma Imam Al-Hattab hurai lebih ringkas. Imam Al-Mahali menghurai lebih dalam. Lebih dalam. Sebab tu saya mengambil peluang untuk membaca terus
perbahasan ini kita ambil terus daripada perbahasan Imam Al-Khattab Al-Maliki, kerana perbahasan ini sangat dalam dan lebih terperinci berbanding dengan huraian yang didatangkan oleh Imam Al-Khattab Al-Maliki rahimahullah wa azza wa jal. Kemudian kata Imam Al-Mahalli rahimahullah, fa in kana ghaira lazimin lahu, sekiranya fa in kana nahyu ghaira lazimin lahu, maksud dia ghaira lazimin lil manhiyi anhu, sekiranya larangan itu tidak melazimi perbuatan yang dilarang. Maknanya benda Allah Ta'ala ataupun Nabi melarang kita daripada melakukan satu perbuatan. Bila dikaji kenapa dilarang? Kerana benda luar. Cuma benda luar itu tidaklah semestinya sentiasa kena berdepek dengan benda yang dilarang. Kadang-kadang bertepek, kadang-kadang tak bertepek. Maknanya ghair lazim. Tidak sentiasa beriringan dengan benda yang dilarang. Tapi kalau benda tu ada, maknanya perbuatan tu dilarang lah. Cuma kita boleh cipta, kita boleh lakukan perbuatan yang dilarang tadi. Dalam masa yang sama, kita meniadakan sebab kepada larangan. Boleh kita buat. Memang tak melazimi. Kalau begini keadaannya, perbuatan yang dilarang itu, kalau dibuat juga, makanya perbuatan itu sah. Perbuatan itu sah walaupun pelakunya berdosa. Jadi inilah perkara yang penting yang telah didatangkan oleh Imam Al-Mahalli. Beliau ingin menyatakan bahawa kenyataan Imam Al-Haramain yang berbunyi wa yadullu ala fasadil manhi anhu. Imam Al-Haramain sebut perbuatan yang larangan akan menunjukkan bahawa perbuatan yang dilarang kalau dibuat tidak akan sah. Jadi Imam Al-Mahalli ingin menyatakan bukan semua keadaan. Ada juga perbuatan itu ditegah oleh syariat. Tapi kalau kita buat juga, perbuatan itu sah. Walaupun pelakunya berdosa kepada Allah Ta'ala. Dia berdosa tapi perbuatan itu sah. Maknanya ucapan Imam Al-Haramain Al-Juwaini merujuk kepada beberapa keadaan dan bukan merujuk kepada semua keadaan. Jadi inilah perkara yang sangat-sangat detail yang telah datangkan oleh Imam Al-Mahalli yang sangat penting untuk kita ketahui. Jadi maknanya tuan-tuan, perbuatan itu kalau dilarang sekalipun kadang-kadang boleh sah walaupun pelakunya berdosa. Kalau perbuatan yang ditegah itu memang haram lah. Kalau perbuatan itu ditegah, memang kalau buat berdosa pelakunya, pun dalam beberapa keadaan perbuatan itu boleh jadi sah walaupun pelakunya berdosa. Contohnya apa? Kata Imam Al-Mahalli, kal wudu'i bima'in maghsubin masalan. Contohnya berwuduk dengan air yang dirampas. Sebagai contoh, seseorang yang berwuduk dengan menggunakan air yang dirampas. Contoh, rumah ni tak ada air. Dia pergi rumah kawan dia. Dia kata, kat rumah ada air? Ada? Okey. Bak sini air. Kawan dia kata, sekejap lagi air datang. Tu memang dia dah beritahu lah. Lebih kurang setengah jam nanti air akan datang. Cuma dia lalu lorong kami dulu. Lorong kamu lagi setengah jam. Dia kata, aku tak peduli. Bak sini air. Kau tak aku tumbuk sekarang. Akhirnya kawan tadi takut kena tumbuk. Bagilah air dalam keadaan dia tak redha. Air tu milik dia dalam rumah dia. Bagilah kepada orang yang nak berwuduk tapi gangster tadi. Akhirnya orang tadi pun ambil lah air secara paksa tadi. Secara rampas. Dia berwuduk. Berdosa atau tidak? Berdosa. Sebab dia menggunakan benda yang bukan milik dia. Air itu bukan milik dia. Dan ditegah oleh syariat. Tak boleh kita berwuduk dengan air yang bukan milik kita. Okey. Maknanya dia melakukan satu perbuatan yang ditegah oleh syariat. Dia berwuduk dengan air yang bukan milik dia. Persoalan keseterusnya. Setelah kita tahu dia berdosa, soalan yang keseterusnya. Adakah kenyataan Imam Al-Haramain yang mengatakan sesuatu perbuatan yang dilarang, kalau dibuat juga perbuatan itu tak sah, berlaku tak dalam isu wuduk dengan air rampasan tadi? Kata Imam Al-Mahalli, tidak berlaku. Maknanya, walaupun perbuatan itu ditegah oleh syariat, syariat tidak pernah membenarkan seseorang berwuduk dengan air yang bukan milik dia. Tapi kalau seseorang itu buat juga, dia berdosa, cuma persoalannya, adakah wuduknya tidak sah? Jawapannya adalah, wuduknya sah. Kenapa? Kata Imam Al-Mahalli, kerana larangan ini tidak berkait dengan salah satu rukun wuduk.
Dia benda luar, benda lain. Dalam masa yang sama, boleh kita pisahkan. Kita boleh jadikan sebab larangan itu tidak berlaku. Okey, maknanya air itu yang sudah dirampas itu boleh sebenarnya kita tukar statusnya menjadi air yang menjadi milik orang yang merampas. Walaupun dia mengambil secara rampas. Sebenarnya air itu air rampasan. Tetapi kita boleh tukar status dia kepada air yang menjadi milik si perampas secara syariat. Macam mana? Orang yang dirampas itu, dia kata, dalam hati dia kata, aku hadiahkan air itu kepada orang yang rampas tadi. Tak maulah dia berdosa. Walaupun dia buat secara dosa. Ambil tanpa minta izin. Maknanya, berlakulah sebab kenapa air itu tak boleh digunakan wuduk. Kerana air itu air rampasan. Tetapi, sebab itu boleh dipisahkan, boleh dihilangkan. Iaitu dengan cara, orang yang dirampas tersebut, menghadiahkan air tersebut kepada orang yang merampas. Jadi maknanya larangan itu merujuk kepada benda lain, tidak berkait dengan masalah rukun wuduk. Tetapi sebab lain itu boleh dipisahkan, boleh dipisahkan. Boleh dipisahkan daripada terus berdepek dengan air wuduk tersebut. Okey. Contoh lagi. Kata Imam Al-Mahalli rahimahullah, ini contoh dalam masalah ibadah. Kita tengok contoh dalam masalah muamalat pula. Wa kal bai'i waqta nida'il jumu'ah. Contohnya lagi, jual beli sewaktu azan sembahyang Jumaat. Jadi kita semua sedia maklum, pada zaman Nabi alaihi salatu wassalam, azan yang berlaku pada zaman Nabi adalah apabila Nabi naik atas mimbar. Okey? Maknanya ketika bila masuk saja waktu zuhur pada hari Jumaat, tak azan lagi. Bilakah Sayyidina Bilal akan azan contohnya? Sewaktu Nabi sudah naik di atas mimbar. Bila Nabi naik atas mimbar, maka akan diazan. Okey, akan diazan. Kemudian pada zaman Sayyidina Osman radhiyallahu taala anhu, apabila Sayyidina Osman melihat kadang-kadang orang tak perasan, sebab orang mula sibuk dengan meniaga apa semua, kadang-kadang orang tak terperasan masuk waktu zuhur. Jadi bila azan, bila masuk saja waktu Jumaat, waktu zuhur, akan dilaungkan azan. Menandakan waktu dah masuk. Pada zaman Nabi, tidak diazan kali pertama itu, melainkan setelah Rasulullah naik atas mimbar. Maknanya dah masuk waktu dulu, orang dah sembahyang sunat apa semua, barulah Nabi naik atas mimbar, baru azan. Maksudnya azan itu menunjukkan khutbah nak bermula. Tapi berzama Sayyidina Osman sudah menambah satu azan. Iaitu beliau meminta muazzin melaungkan azan sewaktu masuk waktu. Kemudian apabila imam naik atas mimbar untuk berkhutbah, bagi salam, lepas tu duduk, maka dilaungkan azan kali kedua untuk menunjukkan habis azan ni imam akan berkhutbah. Maknanya azan dua kali yang pada zaman kita ni, pada zaman kita ini, itu merujuk kepada apa yang dilakukan oleh Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Maknanya sunnah azan dua kali ini merujuk kepada apa yang telah dilakukan oleh Sayyidina Uthman dan tidak dibantah oleh para sahabat. Lalu menjadilah azan dua kali ini, walaupun asalnya dia merupakan satu perkara yang tidak dibuat oleh Nabi, tetapi sudah disepakati oleh para sahabat secara ijma'. Okey, maknanya apabila Allah Ta'ala melarang orang berjual beli ketika azan, itu merujuk pada zaman Nabi. Bila ditengok azan pada zaman Nabi, bila suatu selepas azan tu Nabi akan berkhutbah. Maknanya kalau dirujuk pada zaman kita, bilakah jual beli diharamkan? Bukan apabila masuk waktu, tetapi apabila imam sudah berada di atas, atau khatib sudah berada di atas mimbar, kemudian dilaungkan azan sebagai tanda selepas itu khutbah akan terus disampaikan. Jadi maknanya, sebab tu dalam kitab-kitab fiqh disebut azan kedua haram. Jual beli pada azan kali kedua sewaktu salat Jumaat adalah haram. Jadi kalau kita lihat, Allah Ta'ala melarang. Iza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillahi wa zarul bai'. Allah kata wa zarul bai'.
tinggalkan jual beli apabila sudah disuruh kamu untuk mendirikan solat, iaitu sudah diseru untuk mendirikan untuk melakukan solat Jumaat yang didahului dengan khutbah. Maknanya ketika sudah diazan pada hari Jumaat, iaitu azan yang selepas itu berlakunya khutbah, maka ketika itu hendaklah kita meninggalkan jual beli. Maknanya kalau buat jual beli juga kita telah melakukan satu perbuatan yang haram. Okey, maknanya perbuatan jual beli sewaktu azan kali kedua pada zaman kita ni, maknanya selepas azan tu khatib akan berkhutbah, jual beli ketika itu adalah haram. Maknanya kalau zaman sebelum PKP dulu, kadang-kadang di sebahagian tempat sewaktu azan kali kedua tu jugalah orang yang duduk masih lagi jual cendol tepi masjid, jual lagi. Orang masih duduk, bang, nasi lemak, nasi goreng satu. Itu semua adalah perbuatan yang diharamkan oleh syariat, kerana jual beli itu berlaku sewaktu azan kedua. Yang mana azan kedua itu pada zaman Nabi adalah merupakan azan yang dilaungkan selepas Nabi naik di atas mimbar. Jadi kalau kita lihat, kenapa dilarang? Persoalannya, kenapa jual beli ketika itu dilarang? Lalu bila ulama kaji, dilarang sebab apa? Kenapa dilarang? Dilarang kerana ini boleh menyebabkan orang itu mungkin duk ghalit. Orang Kedah kata ghalit, dia seronok duk berniaga, akhirnya dia terlepas sembahyang Jumaat. Dia duk ghalit jual beli apa semua, dah kali Allahu Akbar, orang dah habis solat. Maksudnya dia punya seronok dengan jual beli masa azan kali kedua tu. Lepas tu khutbah biasanya pendek, lepas tu orang pun solat. Mungkin dia tak sempat untuk bersiap-siap menunaikan solat Jumaat. Jadi pengharaman itu kerana ia berkemungkinan boleh membawa kepada orang yang berjual beli boleh meninggalkan solat Jumaat. Jadi ini sebab dia. Cuma boleh tak seseorang itu dia berjual beli tapi dalam masa yang sama dia hadir juga dalam sembahyang Jumaat? Pengharaman jual beli itu kerana berkemungkinan orang yang berjual beli boleh meninggalkan solat Jumaat. Itu sebabnya. Namun sebab ini boleh dipisahkan daripada jual beli tersebut. Maksudnya saya jual beli juga, dalam masa yang sama saya hadir dalam sembahyang Jumaat juga. Dah berniaga tepi masjid. Bila Bilal habis khutbah sebab Allahu Akbar, tutup kedai terus masuk masjid lah. Maksudnya saya berjual beli juga masa azan yang kedua, tapi dalam masa yang sama saya tetap solat Jumaat. Maksudnya macam mana? Maksudnya dia sudah melakukan perbuatan yang dilarang, dalam masa yang sama dia memisahkan sebab mengapa perbuatan itu dilarang. Jadi maknanya sebab kepada larangan itu tidak melazimi perbuatan yang dilarang, tetapi perbuatan itu dilarang. Jadi kalau begitu, kalau macam ni keadaannya, larangan itu orang yang berjual beli juga contohnya sewaktu azan kedua, dia berdosa sebab Allah Ta'ala tak bagi jual beli masa tu, tetapi jual beli sebut sah. Kenapa? Kerana sebab kenapa jual beli itu dilarang adalah benda luar, dan benda luar itu boleh dipisahkan daripada jual beli. Tapi kalau benda luar itu tak dapat dipisahkan daripada jual beli, contoh macam isu 1 dinar nak tukar dengan 2 dinar, 1 dirham nak tukar dengan 2 dirham, maka ketika itu oleh kerana benda luar itu tak dapat dipisahkan daripada perbuatan yang dilarang, maka ketika itu jual beli itu tidak sah. Tapi dalam isu solat Jumaat tadi, maknanya jual beli tersebut sah walaupun orang yang berjual, orang yang beli berdosa kerana melakukan perbuatan yang ditegah oleh syariat, iaitu berjual beli sewaktu azan kali kedua. Jadi kata Imam Al-Mahalli rahimahullah, fa in kana ghaira lazimin lahu kal wudu'i bima'in maghsubin masalan wa kal bai'i waqta nida'il jumu'ah lam yadulla 'alal fasad. Lam yadulla an-nahyu 'alal fasad. Maka kalaulah larangan itu disebabkan benda lain yang tidak melazimi perbuatan yang dilarang, makanya larangan itu tidak menunjukkan kepada fasad, tidak menunjukkan kepada tidak sah perbuatan itu kalau dilakukan. Maknanya ada keadaan perbuatan yang ditegah kalau dibuat tak sah. Ada keadaan perbuatan yang ditegah
Kalau dibuat juga, walaupun pelakunya berdosa tapi perbuatan itu sah. Jadi kata Imam Al-Mahalli, khilafan lima yufhimuhu kalamul musannif. Maka ini, maknanya perincian yang saya datangkan ini, yang menyatakan bahawa sekiranya larangan itu disebabkan benda luar yang tidak melazimi perbuatan yang ditegah, ini tidak menyebabkan perbuatan yang ditegah itu kalau dibuat akan menjadi tidak sah. Ini bercanggah dengan apa yang telah difahamkan oleh kalamnya Al-Imam Al-Haramain Al-Juwaini, iaitu pengarang matan Al-Waraqat. Khilafan lima, ay khilafan li ma'nan yufhimuhu kalamu al-musannif wa huwa Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Sebab kalau kita rujuk kalam Imam Al-Haramain, ketika beliau mendatangkan matan Waraqat, beliau sebut wa yadullu ala fasadil manhiyi anhu. Larangan secara mutlak akan menunjukkan bahawa menunjukkan kepada kefasadan perbuatan yang ditegah. Mereka kalau perbuatan yang ditegah itu dilakukan juga, perbuatan itu tidak sah. Jadi ini, kenyataan ini menunjukkan, akan memberikan kepada kita seakan-akan semua perbuatan kalau tidak dibenarkan oleh syariat, kalau dibuat juga tidak akan sah. Secara kefahamannya, kalam Imam Al-Haramain memberikan kefahaman seperti itu. Lalu kata Imam Al-Mahalli, apa yang saya sebutkan ini, iaitu perincian-perincian telah disebutkan sebelum ini, ada keadaan perbuatan yang ditegah kalau dibuat tak sah. Ada keadaan perbuatan yang ditegah itu kalau dibuat juga akan sah walaupun pelakunya berdosa. Ini bercanggah dengan apa yang ditunjuki atau yang difahami daripada kalam Imam Al-Haramain Al-Juwaini rahimahullahu azza wa jal. Alhamdulillah, selesai kita meneliti kenyataan Imam Al-Haramain Al-Juwaini, dan kita juga telah selesai meneliti apa yang disebutkan oleh Imam Al-Jalal Al-Mahalli sewaktu menghuraikan kalam Imam Al-Haramain yang berbunyi wa yadullu ala fasadil manhiyi anhu, yang huraian ini tidak ada pada teks Al-Waraqat, tidak ada pada teks syarah Imam Al-Mahalli di sisi Imam Al-Hattab Al-Maliki. Lalu beliau menyatakan Imam Al-Mahalli tidak menghuraikan matan ini. Namun Alhamdulillah, 2 minggu lepas campur dengan hari ini selesai kita meneliti apakah sebenarnya huraian Imam Al-Mahalli terhadap matan yang berbunyi wa yadullu ala fasadil manhiyi anhu. Maka Alhamdulillah selesailah kita bicara perbahasan ini pada hari ini, dan insya-Allah dalam pertemuan yang akan datang kita akan kembali semula kepada kitab Al-Hattab Al-Maliki, kitab Qurratul Ain, untuk kita meneliti huraian Al-Imam Al-Hattab Al-Maliki terhadap matan Al-Waraqat yang keseterusnya insya-Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Alhamdulillah selesailah kita kelas pada hari ini. Sebagai orang kata apa namanya, sebagai maklumat, insya-Allah pertemuan siapa yang kita sekarang ni kita baca kitab syarah Imam Al-Hattab Al-Maliki dan Alhamdulillah baru-baru ni hari Ahad lepas, hari Khamis lepas saya telah pun selesai mengkhatamkan kitab Al-Waraqat yang mana kitab ini bagi mereka yang baru nak berkenalan dengan ilmu usul fiqh, dan Alhamdulillah telah khatam. Jadi sambungan kepada kitab Al-Waraqat, insya-Allah saya akan bacakan syarah Imam Al-Mahalli, iaitu pada setiap hari Khamis. Setiap hari Khamis, mulai Khamis depan kita akan mula membaca syarah Imam Al-Mahalli. Jadi saya juga mengajak tuan-tuan yang dirahmati Allah, bagi yang berkelapangan, selain daripada kita meneliti hari ini, iaitu setiap hari Ahad kita akan meneliti syarah Imam Al-Hattab Al-Maliki, saya juga mengajak tuan-tuan bagi yang berkelapangan, marilah sama kita menghayati syarah Al-Imam Al-Mahalli rahimahullah azza wa jal, yang kitab inilah yang telah dihuraikan oleh Imam Al-Hattab melalui kitab Allahumma salli ala Rasulillah, kitab Qurratul Ain. Walaupun Qurratul Ain lebih dalam lagi perbahasannya kerana beliau menghuraikan kitab ini, namun insya-Allah pada setiap hari Khamis kita akan baca kitab ini, kitab Imam Al-Mahalli semata-mata, dan kita cuba menghalusi apa yang diinginkan oleh Imam Al-Mahalli rahimahullahu azza wa jal. Jadi setiap hari Ahad
kita akan baca kitab Al-Hattab Al-Maliki Qurratul Ain sebagaimana hari ini. Cuma hari ini ya, dan 2 minggu lepas kebetulannya kita lari sekejap daripada kitab Al-Hattab Qurratul Ain, kita lari kepada kitab Syarah Imam Mahalli. Dan insya-Allah pada hari Khamis depan, bermulalah majlis pertama pembacaan Syarhul Jalalil Mahalli ala Waraqati Imamil Haramain Al-Juwaini rahimahullah azza wa jal. Terima kasih semua di atas kesudian bersama-sama dalam majlis kita pada hari ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita tangguhkan majlis kita dengan kita berselawat ke hadrat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك